Salam sejahtera. Penilaian adalah merupakan salah satu proses dalam mengumpul dan mengelola informasi dalam mengukur pencapaian pelajar. Bukan itu sahaja, penilaian juga adalah salah satu kegiatan dalam memperoleh, menganalisis, dan mentafsirkan data tentang hasil dan merupakan informasi yang bermakna dalam pengambilan keputusan. Oleh itu, penilaian terdapat 4 topik utama, yaitu yang pertama, penilaian kaki tangan, yang kedua, penilaian program, yang ketiga, jenis keperluan keluarga, dan yang keempat, isu yang lepas dan kini dalam pendidikan awal kanak-kanak atau dikenali sebagai PAKK. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Muhammiza binti Muhammad. Saya akan membentang tentang penilaian kaki tangan ataupun staff evaluation. Maksud penilaian staf ataupun penilaian kaki tangan ini merupakan salah satu proses ataupun kaedah pembentangan yang berkaitan dengan kualiti pekerja dalam melaksanakan tanggung jawab mereka bagi sebuah organisasi. Ia juga bertujuan untuk menilai kemampuan pekerja dalam melaksanakan pekerjaan yang diberikan. Melalui penilaian ini, kaki tangan perancangan sumber manusia dapat menilai sama ada pekerja tersebut memerlukan bimbingan ataupun tidak dalam melaksanakan pekerjaan mereka. Program penilaian atau dalam bahasa Inggrisnya program evaluation. Untuk pengetahuan semua, program penilaian adalah merujuk kepada penambahan keupayaan pekerja dalam mempertingkatkan kerjaya di masa hadapan dengan menekankan keyakinan diri dan kemahiran membuat keputusan. Untuk program pertama adalah mendedahkan pekerja kepada teknik pengajaran dan pembelajaran yang lebih berkesan dan bersesuaian dengan perkembangan teknologi masa kini. Program penilaian yang saya lakukan adalah lebih merujuk kepada guru dan tenaga pengajar. Jadi kita boleh lihat pembelajaran yang lebih berkesan dan bersesuaian dengan perkembangan teknologi masa kini lebih efektif kepada persekitaran zaman sekarang, yaitu zaman teknologi yang semakin canggih dan hebat. Teknik pengajaran yang melibatkan teknologi pada masa kini seperti menggunakan iPad khas kanak-kanak yang banyak telah dijual dan komputer riba yang disediakan oleh kerajaan. Mengajar kelebihan atau kebaikan dan keburukan serta akibat bermain keranti canggih yaitu telefon bimbit. Kanak-kanak pada zaman kini kita dapat lihat mereka banyak menggunakan telefon bimbit dan mereka telah mendapat telefon bimbit mereka dari usia yang muda. Untuk program penilaian yang kedua adalah mengaplikasikan teknologi maklumat dalam pengurusan sekolah. Ianya lebih kepada sekolah dan tempat pembelajaran kanak-kanak. Penggunaan atau penyediaan kawasan teknologi maklumat. Contohnya, penggunaan komputer dan perisian untuk mengubah, menyimpan, melindungi, memproses, memindah, melihat, dan mendapatkan maklumat tanpa mengira tempat dan waktu. Untuk program penilaian yang ketiga ialah mewujudkan interaksi positif dalam kalangan pekerja bagi membentuk semangat kerja secara kolaborasi. Kolaborasi bermaksud berhubungan dengan interaksi antara individu dengan individu lainnya atau dengan kelompok dan bahkan sebuah organisasi besar. Kepentingan kolaborasi ini adalah informasi dan sumber inspirasi yang mereka perolehi, yaitu pekerja perolehi akan lebih luas dan banyak hal aktiviti ataupun perkara positif yang mereka dapat. Mereka dapat informasi tersebut daripada rakan kerja mereka ataupun persekitaran mereka yang mereka telah nilai sendiri. Yang kedua adalah kolaborasi menghasilkan banyak hal positif, yaitu mendapat
yaitu menghasilkan inovasi yang baru dan menguntungkan. Bahkan jika membedakan kolaborasi dengan tepat, maka kerjasama tersebut tidak hanya menguntungkan, malah mengasyikkan. Dan program penilaian yang terakhir adalah meningkatkan motivasi di kalangan pekerja melalui pengiktirafan dan penghargaan yang diberikan. Menghargai pekerja mampu meningkatkan prestasi syarikat ataupun sekolah ke tahap yang lebih tinggi. Contohnya, meningkatkan penglibatan pekerja. Penghargaan ini boleh meningkatkan penglibatan pekerja, yaitu apabila kerja yang dilakukan mendapat satu penghargaan, ia akan membuat seseorang pekerja itu akan lebih semangat dalam melakukan kerja dan dapat mewujudkan suasana yang lebih harmoni. Untuk yang kedua adalah dapat mengekalkan bakat, yaitu selain daripada mereka atau pekerja tersebut rasa dihargai, telah dapat penghargaan daripada kita, kemungkinan besar dia akan memberitahu kepada rakan mereka tentang betapa baiknya syarikat tersebut ataupun menguar-uarkan berita baik dan kelebihan sesuatu syarikat ataupun sekolah tersebut. Jadi untuk mendapat pekerjaan dan peluang untuk mendapat pekerja yang lebih baik adalah sangat besar. Dan terakhir adalah meningkatkan kepercayaan, yaitu kepercayaan yang diletakkan kepada barisan pekerja adalah sangat penting kerana mereka merupakan orang yang bertanggung jawab dalam mencana dan menggerakkan syarikat untuk lebih ke hadapan. Jenis keperluan keluarga ataupun family need evaluation. Jenis keperluan yang pertama ialah jenis keperluan ekonomi. Ekonomi amat penting dalam institusi kekeluargaan. Ibu bapa bertanggung jawab bekerja sama untuk menyediakan atau mengatur perbelanjaan keuangan mereka dengan bijak. Hal ini kerana penting untuk mereka dan anak-anak agar setiap keperluan yang diperlukan dapat dipenuhi, sebagai contoh keperluan makanan, minuman, pakaian, tempat tinggal, dan sebagainya. Seterusnya ialah jenis keperluan sosial. Sebagai ibu bapa haruslah menerapkan amalan gaya hidup sehat kepada anak-anak mereka. Persekitaran sosial yang baik dan sihat akan mempengaruhi perkembangan anak-anak mereka dari segi proses kematangan mereka. Terusnya ialah jenis keperluan perlindungan. Ibu bapa haruslah mampu untuk menanggung kos-kos rawatan ataupun kos penjagaan kesihatan sekiranya salah satu ahli keluarga berada dalam keadaan tidak sihat atau memerlukan rawatan. Oleh itu, dengan mengatur keperluan keuangan dengan baik, maka penjagaan kesehatan kini bukanlah menjadi salah satu beban di dalam keluarga. Seterusnya ialah keperluan kasih sayang. Kasih sayang amat penting dalam sebuah institusi kekeluargaan agar keluarga itu tetap bahagia dan harmoni. Oleh itu, ibu bapa berperanan untuk memberikan kasih sayang yang secukupnya kepada anak-anak agar anak-anak merasa bahwa ibu bapa senantiasa berada bersama mereka. Kehadiran ibu bapa ataupun kasih sayang di dalam keluarga amatlah penting dalam tempoh anak-anak membesar. Yang seterusnya ialah keperluan pendidikan dalam keluarga. Pendidikan yang pertama ialah pendidikan agama dan kedua pendidikan keselamatan. Pendidikan agama ini bergantung kepada pegangan agama masing-masing. Pendidikan dalam keluarga. Pendidikan agama adalah berdasarkan pegangan agama masing-masing. Pendidikan agama yang disemai sejak kecil akan membentuk pribadi dan akhlak yang baik untuk anak-anak. Seterusnya ialah pendidikan keselamatan. Ibu bapa harus mengutamakan keselamatan anak mereka dengan memberikan pendedahan kepada anak mereka akan ancaman-ancaman yang bakal mereka hadapi. Terdapat berbagai cara untuk mengatasi masalah tersebut. Yang pertama ialah berteriak meminta tolong ataupun terus berhubung dengan ibu bapa atau pihak-pihak yang berkenaan. Kedua pendidikan ini amat penting di dalam keluarga. Oleh itu, ibu bapa haruslah mendedahkan kedua pendidikan ini agar anak-anak mereka dapat membesar dengan baik. Seterusnya ialah family time. Family time amat penting untuk mengeratkan lagi hubungan antara kekeluargaan. Walau sesibuk apapun ibu bapa itu, haruslah mereka mencari jalan untuk mempunyai ataupun meluangkan masa bersama keluarga mereka. Antara aktiviti yang boleh dilakukan ialah aktiviti riadah, aktiviti makan bersama. Apabila makan ataupun makan malam, haruslah setiap ahli keluarga itu tidak memegang sebarang gadget seperti telepon, kerana ini akan menghalang daripada berlakunya komunikasi. Oleh itu, setiap keperluan yang telah dinyatakan ini amat penting di dalam sebuah keluarga. Seterusnya adalah tren atau isu dalam pendidikan awal kanak-kanak.
Antara isu terkini dalam pendidikan awal kanak-kanak adalah celik huruf. Celik huruf merujuk kepada kanak-kanak yang belum dapat menguasai semua huruf. Hal ini karena kanak-kanak kurang dalam membaca, menulis, mendengar, dan berkomunikasi kepada orang lain. Selain itu juga adalah mengira. Apabila kanak-kanak belum menguasai huruf, kanak-kanak akan sukar untuk mengira, dan hal ini menyukarkan kanak-kanak untuk menguasai pembelajaran yang seterusnya. Oleh itu, sebagai guru harus membantu kanak-kanak dengan memperbanyakkan aktiviti PBM untuk membantu kanak-kanak mengenal huruf dan mengira. Selain itu juga pelaksanaan aktiviti belajar sambil bermain karena ini dapat mengambil perhatian kanak-kanak dan dapat memperkembangkan ilmu pengetahuan mereka dengan lebih baik. Sebagai kesimpulannya, penilaian kaki tangan merupakan satu proses yang penting dalam pengurusan sumber manusia. Penilaian kaki tangan umumnya dilaksanakan untuk tujuan utama, yaitu pentadbiran organisasi dan pembangunan pekerja. Terdapat pelbagai kaedah dan teknik yang boleh digunakan oleh organisasi dalam penilaian prestasi para kaki tangan. Dengan itu, mereka tahu apa yang perlu dilakukan bagi meningkatkan prestasi mereka dan mencapai matlamat organisasi.